ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kedua, wajib kita, yakni tiap-tiap orang mukallaf yang memiliki akal fikiran dan cukup umur serta sampai suruhan dakwah, wajib di atas tiap-tiap kita percaya, yakni beriman, dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati, jazam di dalam hati, terima dalam hati dengan teguh bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Artinya, arti qidam itu sedia. Jadi ni di antara akidah yang wajib kita kena beriman. Di antaranya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedia, tidak baharu. Ini antara akidah yang wajib kita kena beriman. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir, dialah yang sedia dan dialah Allah Ta'ala yang kekal, tidak binasa. Jadi di antara akidah yang wajib kita iman, Allah Ta'ala itu sedia, bukan baharu. Baik, sedia ni iaitu tidak ada permulaan bagi adanya ada Allah Ta'ala. Ni maksud sedia. Qidam zati, sedia yang hakiki. Sedia yang zati ataupun sedia yang hakiki iaitu tidak ada permulaan. Sifat qidam ni tak ada kepada yang lain melainkan ada kepada Allah Ta'ala. Qidam zati, sedia yang hakiki ni sifat Allah Ta'ala sahaja. Hak lain tu semua baharu. Makhluk ni semua baharu. Alam semua baharu. Yang sedia, yang bersifat dengan qidam zati ataupun sedia hakiki, Allah Ta'ala sahaja. Itu dalam akidah kita, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa, tidak berbilang. Jadi Allah Ta'ala sahajalah yang bersifat dengan qidam. Yang lain daripada Allah semuanya baharu. Baik. Atau ada Allah Ta'ala itu tidak terdahulu oleh tiada. Ni maksudnya Allah Ta'ala sedia, tidak ada permulaan, dan ada Allah Ta'ala tak main kok tak ada. Kita ni makhluk baru. Kita ni ada setelah dulu kita tak ada. Maka kita ada, namanya baru. Dulu kita tak ada, baru kita ada. Ni namanya baru. Allah Ta'ala bukan macam kita. Allah Ta'ala tidak baru. Dan wajib kita, tiap-tiap orang yang mukallaf, wajib kita percaya dan i'tiqad sama sekali, yakni mustahil di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan qidam, iaitulah baharu. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak baharu. Allah Ta'ala bukan baharu. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sedia, yakni tidak ada permulaan. Tak ada orang buat Allah Ta'ala. Baik, apa dia baharu? Baharu ni kita. Dulu kita tak ada. Kita ni baru ada. Ni namanya baharu. Apa dia takrif baharu? Artinya, arti baharu itu ada permulaan bagi adanya ada benda baharu itu. Macam kuliah kita ni, baru mula berapa? 5 minit lepas. Tadi tak ada lagi. Ini orang panggil baru mula. Allah Ta'ala tidak seperti baru. Ada Allah Ta'ala sedia kala, tidak dijadikan oleh sesiapa. Ini maksudnya sedia, qidam yang hakiki, qidam yang zati, sedia yang jenis sifat ketuhanan.
Tahu mana kata Allah Ta'ala sedia? Tanda. Dan dalil Allah Ta'ala bersifat seperti yang tersebut, iaitulah bersifat dengan sedia bukan baharu itu. Firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir, huwa, iaitulah dialah Allah Ta'ala yang sedia, dan Allah Ta'ala juga bersifat dengan kekal, tidak binasa. Artinya dialah Allah Ta'ala, dialah Allah Ta'ala itu yang awal, yang tidak ada permulaan, dan dialah Allah Ta'ala yang akhir, yang tidak ada kesudahan. Maksudnya Allah Ta'ala itu sedia dan kekal, tak binasa. Nah, inilah hakikat yang dikatakan sifat ketuhanan yang tidak ada kepada yang lain. Semua hak benda lain ni makhluk. Semua makhluk ni baru. Langit, bumi baru ada. Tahu mana? Quran sebut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya makhluk ni. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, tak ada apa makhluk ni. Ketika itu, ketika azali itu, Allah Ta'ala telah wujud dan tidak ada permulaan dan tak dicipta oleh sesiapa. Inilah hakikat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kesempurnaan, yang mana sifat ni tidak ada kepada yang lain, melainkan hanyalah ada kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, kerana kita mengabdikan diri kepada Rabb ataupun ilah yang mana memang tepat pengabdian kita ni kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat iman dan Islam kepada kita. Wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Kedua-dua nikmat itu adalah nikmat yang besar. Memadalah kedua-dua nikmat iman dan Islam itu untuk kita. Alhamdulillah. Kita semayang, kita sembah kepada Rabb ataupun ilah yang bersifat dengan ketuhanan yang sebenar. Kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita mengabdikan diri, beribadah taat kepada Allah Ta'ala, kerana sebenarnya, memang sebenar Allah Ta'ala itu bersifat dengan ketuhanan yang tidak ada kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sedia, tak ada orang buat. Hak lain semua baharu. Hak lain semua baharu. Alhamdulillah. Baik. Dan dialah artinya, arti daripada huwal awal wal akhir, dialah Allah Ta'ala yang awal, yang tidak ada permulaan. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang sedia, dan dialah Allah Ta'ala yang akhir, yang tidak ada kesudahan, yakni yang tidak binasa. Ini wajib kita kena i'tiqad, wajib kita kena beriman. Atau tanda, yakni dalil, ataupun dalilnya, dalil kata Allah sedia tak baharu tu, mana dia? Iaitulah ada alam ini, berubahnya alam ni. Tadi siang cerah lah, gelap malam. Siapa ubah? Allah Ta'ala yang ubah. Kita daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada, Allah Ta'ala yang ubah. Allah Ta'ala lah yang ubah. Itu dalil kepada adanya Allah Ta'ala, dan dalil kepada sedianya Allah Ta'ala. Mana dia? Iaitulah diri kita, alam makhluk ni. Tu ulama kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, mesti dia kenal Allah Ta'ala. Man, mereka, siapa-siapa. Arafa nafsahu, yang kenal dirinya. Orang yang kenal diri dia,
Man arafa nafsahu faqad, maka sesungguhnya arafa rabbahu, mesti dia akan kenal Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Mana? Kita ni dulu tak ada, lah ada. Sebab apa? Allah buat. Kita boleh jadi sendiri tak? Tak. Kita tak boleh jadi sendiri. Dalil, apa yang kita nak akan semua dapat, dan apa yang kita tak nak terkadangnya terjadi kepada diri kita. Maknanya ada yang mentadbir kita. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu mesti sedia menjadikan kita. Kalau baharu macam kita, benar baharu ni, kalau baharu tentu tidak ada alam. Kalau Allah Ta'ala baharu macam kita, tentu alam ni tidak ada, kerana kita ni lemah. Macam mana kata lemah? Tengok, kita SOP tak boleh pergi Mekah, walaupun ada duit banyak sekalipun, oleh kerana undang-undang terikat dengan negara, maka kita tak boleh pergi. Maknanya apa yang kita nak bukan semua boleh. Maknanya kita ni di bawah pentadbiran, di bawah ketentuan pentadbiran urusan Allah Ta'ala kepada diri kita. Maksudnya kalau hak tu pun kita tak mampu, apatah lagi benda yang lain. Macam almarhum Ustaz Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bulan lepas saya main hari ni, hari Selasa, saya tak tahu kata malam tu terakhir dia jadi imam di Masjid Zahir. Lepas tu pencen, saya tak tahu sebenarnya dia duduk di situ. Lepas tu dia jadi imam sembahyang Isyak, tak kiranya selepas seminggu lebih jatuh. Lepas tu meninggal dunia. Meninggal dunia. Tak dan nak lama duduk di Kulim, di rumah yang dia buat. Maknanya ini adalah susunan yang telah diatur oleh Allah Ta'ala kepada sesuatu. Ada yang orang mati muda, ada yang mati ketika masa usianya banyak, ketika tua, ada yang mati kecil, ketika bayi, ketika kanak-kanak. Ini semua adalah urusan pentadbiran Allah kepada sesuatu perkara itu. Maknanya kita ni di bawah pentadbiran yang dikatakan Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Maka Allah Ta'ala tu mestilah bersifat dengan kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan, qidam, sedia, bukan baharu. Kalau baharu macam kita, alam ni tak boleh ada. Maka benarlah, wajib kita yakin Allah Ta'ala memang sedia, tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Adapun kita, baharu ni Allah yang buat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Jadi kita ni Allah yang buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap sesuatu, sehingga hatta harakatina wa sakanatina, gerak diam kita pun Allah Ta'ala kuasai. Kadang-kadang nama kawan kita nak sebut tak mai dalam pikiran kita. Kalau Allah Ta'ala tak ilhamkan kepada kita, kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, kita tak akan boleh sebut. Walaupun nama kawan kita, kita duk sebut hari-hari. Nama apa pun tak tahu. Duk lama sikit baru ingat. Allah Ta'ala bagi ingat. Kalau tak ingat, tak ingat. Kalau Allah Ta'ala bagi ingat, ingat. Itu baru nama kawan. Kita ni lemah, kita ni hamba, Allah Ta'ala jadikan. Adapun Allah Ta'ala yang maha termulia, tidak ada sesiapa yang menjadikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu asa. Yang lagi akan datang kita akan bincang pada bab wahdaniyah, iaitulah dalil kepada asanya Allah Ta'ala. Di antaranya, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu yaitu Tuhan yang asa, yang tidak berbilang. Baik, tengok susunan ulama atau ambil daripada ayat Al-Quran, tetapi mereka menyusun susunan yang begitu terbaik kepada kita. Mana? Yang pertama, wajib kita belajar sampai faham, tahu dalil Allah Ta'ala mesti ada.
Baik, dibincang pula, ada Allah Ta'ala ni sama tak dengan ada kita makhluk? Tak. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan khidam, sedia, dah sedia. Yang ketiga, tentu baqa, tentu kekal. Dah ada Allah, tak ada orang buat, tentu Allah Ta'ala tak binasa. Apabila Allah Ta'ala tu kita yakin Allah ada, Allah sedia, Allah Ta'ala kekal, maka yang keempat tentu tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Comel ulama atong. Nah, kita cuma baca hak depa, tulis kepada kita. Senang. Semua sifat Allah Ta'ala ni ada dalam, disebut di dalam Al-Quran, nas-nas dia. Kalau kita nak buka Quran terus, kita tak tahu nak ambil di mana, maka ulama tulis kepada kita, kita baca. Yang pertama Allah ada, dalilnya ayat Quran hak ni. Yang kedua Allah sedia, dalil Quran hak ni. Allah yang ketiga, wajib kita beriman Allah kekal, dalil ayat Quran hak ni. Maka yang ketiga, wajib kita percaya, beriman dan i'tiqad, yakni berpegang teguh dalam hati kita bahawasanya tetap dan sabit, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, iaitu baqa yang hakiki, baqa yang zati. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, yakni baqa yang hakiki. Pasal apa sebut baqa hakiki? Baik, kita belajar dalam akidah, apabila kiamat semua makhluk binasa kecuali beberapa perkara, di antaranya 10 perkara yang disenaraikan, di antaranya syurga, neraka, sirat, mizan, ruh, ajbuz zana, tulang belakang hak ujung sekali, tak binasa. Kalau macam tu syurga, neraka, ruh kita tak binasa, Allah pun tak binasa, sama ke tak? Tak. Sebab apa? Kerana baqa Allah, baqa yang zati. Kekal Allah, kekal yang jenis sifat ketuhanan. Adapun kekalnya syurga neraka itu benda baru, sebab Allah Ta'ala mengkehendaki dan memerintah benda tu kekal. Maknanya di bawah naungan, takluk kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekal, tak ada siapa perintah Allah Ta'ala. Syurga benda baru, neraka, ruh benda baru kekal, dengan sebab Allah berkehendak kepada benda-benda ni kekal. Jadi tak sama. Itulah dikaitkan baqa Allah, baqa zati. Nah, adapun syurga neraka kekal, namanya baqa aridi, dengan sebab Allah nak benda tu kekal. Jadi tak sama. Baik, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit, yakni mesti, wajib, mesti bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa. Artinya, erti baqa itu kekal, mesti Allah kekal. Sebab apa? Quran sebut, Allah berfirman di antara ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah diri Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi wajib kita yakin Allah Ta'ala kekal. Semua kita tahu dah, cuma kita ni muzakarah, peringat balik ilmu yang telah kita mengaji dulu-dulu. Hayatul ilmi muzakaratun, hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah. Tok Guru Haji Saleh Syed, dia kata apa? Rahimahullahu ta'ala, kalau pisau tu tajam, kita tak guna, lama-lama berkarat, tumpui. Begitu juga ilmu. Kalau kita mengaji banyak sekalipun, tapi kalau kita tak ulang, tak peringat, lupa. Jadi kita kena peringat. Di antara cara untuk peringat, majlis seperti ini, namanya majlis muzakarah. Kita peringat balik apa hak telah kita belajar dulu. Gitu. Baik.
Jadi wajib kita yakin Allah kekal. Apa dia kekal? Iaitu tiada ada kesudahan bagi adanya ada Allah Ta'ala tu. Kekal Allah Ta'ala tu pada sedia kala dan pada sentiasa selama-lama. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, sedia dan kekal selama-lama. Sifat ni azali dan bersifat dengan kekal selama-lama, tidak akan binasa. Habis. Kita dah semua makhluk ni binasa. Semua kita makhluk ni binasa. Itulah apabila kenal diri kita, kita kena, apabila kita kenal diri kita, kita kenal Allah Ta'ala. Kita baru, Allah sedia. Kita binasa, Allah kekal. Tak sama. Tak sama. Baik. Kita ni kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kita ni hidup lah ni semua mati. Tak ada yang hidup selama-lama. Nabi Isa pun akan mati nanti. Apabila memimpin dunia ini berdepan dengan Dajjal, maka memerintah dunia di atas syariat Nabi kita, dan Nabi Isa pun akan mati. Bukan kata kita semua makhluk Allah Ta'ala ni binasa, kecuali beberapa benda yang Allah Ta'ala nak mengekalkan makhluk-makhluk itu. Hak lain semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu semuanya pasti binasa. Macam mana? Tengok kita ni. Dulu kita ketika kanak-kanak, habis masa kanak-kanak. Naik masa remaja, habis masa remaja. Naik masa pemuda, habis masa muda. Umur kita meningkat. Dulu kita kuat, habis kekuatan kita lemah. Dulu rambut kita hitam, habis hitam dia jadi putih. Kita hidup, kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Masa kita tadi pukul 8, habis lah 8 suku. Hak tadi, hak kemarin, habis. Semuanya binasa, 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 binasa. Yang kekal Allah Ta'ala. Itu kita ni mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala ni tepat. Semuanya kita akan tinggal. Kita akan pi kepada beberapa alam. Kita ni dah mengembara 3 dah alam. Dulu alam zuriat, alam zarri. Kemudian kita berpindah kepada alam rahim, perut ibu. Kemudian yang ketiga alam sekarang ni dunia. Kemudian kita akan berpindah lagi kepada alam yang keempat, iaitu barzah. Tengok kawan kita Ustaz Syafi'i jadi imam lama mana, khidmat di Masjid Zahir. Allah Ta'ala jemput, maka berpindah pula kepada alam yang keempat, barzah. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati beliau. Dan kita pun akan pergi kepada alam tu. Kemudian akan berpindah lagi kepada alam yang dikatakan alam mahsyar. Kita akan berhadap dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Maka orang yang bijak, dia ada 3 perkara yang disebut oleh ulama. Ahamu matalik li insan salasatun. Perkara yang penting di sisi manusia ini 3 perkara. Baru nama cerdik. Yang pertama, ayyarifa khaliqahu. Orang yang mengenal akan pencipta, iaitu Allah Ta'ala. Orang kenal Allah ni baru cerdik. Kalau mengaji PhD 3 sekalipun, Allah dia tak kenal, dia lawan syariat Allah Ta'ala, dia tak beriman kepada Allah, tak nama cerdik. Yang kedua, ayyarifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Sesuatu yang dia nak buat tu dia kenal pasti. Mudarat ke manfaat, rugi ke untung, tak elok ke elok, baru dia buat keputusan. Tu orang cerdik. Contohlah, kita start motor ataupun start kereta nak main masjid. Gaya kita ni nak turun masjid, kawan telefon.
Dia kata lepas maghrib buat apa? Kita kata ada kuliah. Dia kata jual minum di kedai kopi. Fikir dulu. Ay ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Antara mudarat dan manfaat, antara untung dan rugi. Baik dan tak baik, fikir sendiri. Minum ni masa mana pun boleh. Contoh dia. Nah, minum ni kedai masa mana pun boleh pi. Kita mengaji dulu. Tu orang bijak. Dia tak mudah ikut orang. Sesuatu keputusan yang dia buat mengikut apa yang dia fikir yang keutamaan bagi dirinya. Contoh ada duit, pencen. Orang kempen suruh beli ni, melancong sana melancong sini, maka apa keutamaan kita? Pi tak Mekah, tak pi lagi. Pi Mekah lu, tak usah ikut orang. Itu cara pemikiran yang mana meletakkan sesuatu itu tepat, sesuai dengan keutamaan sesuatu perkara itu. Itu yang kedua, an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Yang ketiga, orang yang bijak ni an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Orang yang memikir keadaannya setelah mati. Tengok macam pengarang kita almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilir ni, dia buat persiapan. Dia meninggal tahun 2008. Apa dia buat persiapan? Dia tinggal pondok yang dia dirikan. Anak murid ratusan, ribu orang. Yang mengajak pun ramai. Begitu dia tinggal pula tulisan, karangan kitab Kifayatul Mubtadi. Orang boleh baca walaupun dia mati. Kemudian anak-anak dia ni, hak perempuan-perempuan ni, dia bagi menikah dengan tok-tok guru semua. Walaupun tak ada duit, susah pun tak apa, tapi jaga agama anak perempuan dia. 4 anak perempuan, 4 menantu dia tok guru. Buka pondok di Sungai Petani pun ada, di Sik pun ada, di Baling pun ada. 4 orang menantu dia tok guru semua. 2 anak dia ada lelaki, mengajak di pondok yang dia tinggal. Maknanya dia memikir keadaannya setelah mati. Nah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia negeri beramal, akhirat terima balasan. Maksudnya saham, insya-Allah moga-moga Allah Taala terima beliau, dan moga-moga kita pun diberi oleh Allah Taala kelebihan untuk bekalan kita membawa kepada mati. Sedia kita maklum hadis yang sentiasa kita dengar, apabila mati anak Adam, putus segala amal melainkan 3. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Putus semua amalan melainkan 3. Apa dia? Yang pertama, sedekah jariah. Orang nak buat masjid, kita wakaf. Yang kedua, ilmu yang manfaat, yang diambil manfaat dengan dia. Ilmu hak baik, orang guna. Kita ajak Fatihah dekat budak-budak. Budak-budak tu apabila kita mati, dia baca Fatihah yang kita ajak, boleh pahala kat kita. Kita ajak kepada kebaikan. Lepas tu anak yang mendoakan akan kedua ibu bapa. Hak tu ya. Talian untuk sampaikan kebajikan kepada kita yang mati. Lepas tu kita ni fikir, ada tak 3 ni? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, doa supaya Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk buat persiapan daripada Allah. Jangan harap orang. Jangan harap orang. Begitu. Baik. Jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala kekal, tak binasa. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan kekal itu iaitu binasa. Allah tidak binasa sekali-kali. Apa dia binasa? Artinya hilang adanya. Mustahil. Allah Ta'ala tak binasa sekali-kali. Yang binasa makhluk. Adapun Allah Ta'ala tak binasa. Dalil atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala. Dalil atas yang demikian itu mesti Allah kekal tak binasa,
iaitulah firman Allah Ta'ala. Pasal apa kita kena tahu dalil? Supaya sah i'tiqad hati kita. Contoh lagu mana? Orang tanya, beriman tak dengan Allah Ta'ala? Beriman. Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Allah Ta'ala sedia ke tak? Sedia. Kekal ke tak? Kekal. Mana dalil kata Allah kekal? Mana dalil? Tak tahu. Lepas tu jadi ke mana? Khilaf ulama. Setengah kata berdosa. Macam mana berdosa? Allah ada ke tak? Ada. Kekal ke tak? Kekal. Betul ke Allah kekal? Betul. Kalau cincang saya 7 kata pun saya beriman Allah Ta'ala kekal. Dosa tu. Dosa juga. Sebab dia tak belajar dalil. Kerana apa? Kerana iman itu wa fussiral iman bitasdiq, dihuraikan akan makna iman dengan terima yang teguh dalam hati. Maka Allah Ta'ala suruh kita ni belajar kenal dia. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu. Maksudnya kena belajar sampai yakin annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa sifat Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran, wajib kita kena belajar. Macam semayang, wajib aqimus salah. Puasa, kutiba alaikumus siyam. Zakat, wa atuz zakah, wajib. Itu syariat. Dalam bab kenal Allah pun wajib belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau semayang wajib, belajar untuk kenal Allah pun wajib. Wajib. Dia kenal lagu tu. Apa guna dalil? Supaya teguh i'tiqad hati kita. Sebab apa? Takut hati kita tu tak percaya penuh. Itu bahaya tak? Allah kekal tak? Kekal. Mana dalil? Tak tahu. Betul ke Allah kekal? Betul kot. Kot tu tak boleh. Kot tu tak boleh. Apabila kot, dia tak yakin. Kalau tak yakin, bahaya i'tiqad dia, bahaya kedudukan akidah dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tu ulama kata, man lam yafham ma'nahuma fahuwa kafir, yakni kafir di sisi Allah. Wa in shalla wa shauma Ramadan wa hajja baitillahil haram, barang siapa yang tak faham makna kedua kalimah syahadah oleh kerana tak belajar, maka ditakuti iman dia tu tak diterima di sisi Allah Ta'ala. Walaupun semayang, puasa, haji, takut jadi macam kita ni tuang ayak di atas daun keladi. Tuang banyak, sikit pun tak lekat. Na'udzubillah. Ibadah ni tak tinggal, tapi hati ragu-ragu, bahaya. Sah semayang terhenti di atas sah wudu, tu fiqh. Al-fiqhu al-fahmu, fiqh itu menuntut kepada faham. Sah semayang terhenti di atas sah wudu. Sah ibadah terhenti sah ibadah di atas sah akidah. Kalau hati ragu-ragu, na'udzubillah. Pasal apa? Malaikat tanya di dalam kubur nanti, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau boleh jawab mak ni, berjayalah melayakkan diri untuk soalan yang lain. Tapi kalau soalan yang pertama dah tak boleh jawab, gagal sepenuhnya, na'udzubillah. Macam orang ambil SPM, bahasa Melayu gagal. Gagal ke semua, walaupun hak lain itulah ulama tekan sangat dalam ilmu ma'rifah ini. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena belajar kenal Allah Ta'ala. Ni asas agama. Tu Jibril mai tanya, wahai Muhammad, apa itu iman? Mula-mula apa itu Islam? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Cerita kepadaku apa itu Islam, apa itu iman. Iman ni
termasuk asas agama. Nah, tu tok guru dulu dia tekan sangat di dalam ilmu usuluddin, awaluddin ma'rifatullah, lepas tu ilmu syariat, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, tu membicarakan hukum hakam syariat, dan ilmu yang berkaitan dengan penjagaan untuk memurnikan hati kita menjadi hamba Allah Ta'ala, supaya tidak ada sifat-sifat mazmumah di dalam hati kita. Sifat mazmumah tu kena usaha supaya keluar daripada hati kita, supaya yang ada pada hati kita itu sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Ini proses kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Ini persiapan kita sebelum daripada kita bertemu Allah Ta'ala. Ilmu fardu ain, akidah, syariat dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Habis itu. Mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan kekal itu, lawan kepada kekal itu binasa. Mustahil Allah binasa. Artinya arti binasa itu hilang adanya. Mustahil Allah Ta'ala binasa. Dalil atas yang demikian itu Allah Ta'ala kekal tak binasa, firman Allah Ta'ala. Ini kita kena tahu dalil supaya teguh hati kita. Wa yabqa, dalilnya ayat Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Artinya kekal zat, yakni diri Tuhan engkau yang mempunyai sifat kebesaran dan kemuliaan, sifat jalal dan sifat ikram. Jadi Allah Ta'ala berfirman Allah kekal. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala kekal, tak binasa. Lagi akan datang kita belajar bab hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati, kekal, yang mana tak binasa sekali-kali. Yang binasa kita makhluk. Allah Ta'ala tak binasa sekali-kali. Mana dalil? Ayat Al-Quran. Atau dalilnya Allah kekal tak binasa, baharu alam ini, yakni berubah alam ni. Tadi siang lah malam, kita daripada tak ada kepada ada, Allah yang ubah. Maka Allah yang mengubah, yang mentadbir, yang mengadakan alam ni mesti bersifat dengan kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan iaitulah sifat baqa, iaitu kekal. Kalau binasa, maka tentu macam kita ni baharu. Kalau macam baharu macam kita, tentu lemah. Kalau lemah, alam tidak ada. Maka alam ini bukti kepada Allah Ta'ala itu sempurna dan bersifat, di antaranya iaitulah kekal, tak binasa sekali-kali. Pasal apa? Kerana kita yakin Allah sedia, tak ada orang buat Allah Ta'ala. Apabila sedia, tidak ada yang menjadikan Allah, tentulah Allah kekal. Kerana tidak ada yang membinasakan Allah Ta'ala. Kita baru, Allah buat. Kita binasa, Allah membinasakan kita. Sedangkan Allah Ta'ala sedia, tak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Dan pasti Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Allah Ta'ala kekal, tidak binasa. Habis itu. Jadi ini wajib kita yakin, wajib kita beriman. Walaupun kita tak pernah lihat Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala itu mesti wujud yang menjadikan kita. Seperti mana nas Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi, iaitu makhluk ini. Kemudian adanya Allah, wajib kita beriman, bukan baharu tetapi sedia, tidak ada yang menjadikan. Ayat Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Dan apabila kita yakin Allah Ta'ala itu sedia, tentu kekal. Mana nas Quran? Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Jadi inilah yang wajib kita kena beriman sungguh-sungguh. Sebenarnya
Walaupun kita tak tengok Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala itu wujud. Mesti ada yang menjadikan kita. Allah Ta'ala mesti sedia yang menjadikan kita. Allah Ta'ala mesti kekal yang menjadikan kita. Maka Allah Ta'ala tu mesti tak binasa sekali-kali. Nah, kemudian apabila macam tu ada, Allah Ta'ala tu mesti, Allah Ta'ala bukan baharu, mesti sedia, bukan baharu, mesti kekal tak binasa, maka akidah yang keempat wajib kita yakin Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nas Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu seumpama Allah Ta'ala itu. Nah, tengok, comel, elok, tertib susunan yang ulama susun kepada kita, sehingga kan ilmu ini dia relevan sepanjang zaman sampailah kepada kiamat. Pasal apa? Kerana asasnya itu teguh. Macam Masjid Zahir ni, teguh. Pasal apa? Bahan dia tu bahan yang elok. Bahan dia bahan yang elok. Kalau kita pergi Masjid Fatani Darussalam, di antaranya Masjid Qisi yang dibina oleh Sultan Muzaffar, Sultan yang kedua Petani, pada 1514. Tahun 1514. Dah berapa ratus tahun dah main sampai lah ni, tapi tak roboh-roboh. Pasal apa? Asas binaannya elok dan kukuh. Begitu juga ilmu yang disusun oleh ulama kukuh dan relevan insya-Allah sehinggalah kepada kiamat. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dan seterusnya. Jadi kita berhenti di sini, masa pun dah masuk dah. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Dan sekiranya ada perkataan yang tak sepatutnya saya sebut, terlajak sebut, saya mohon maaf. Tidak ada niat untuk menyentuh siapa-siapa, melainkan niat untuk bermuzakarah, ingat balik pengajian yang dulu-dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup majlis, kita hadiah Fatihah kepada almarhum bekas mantan tuan imam kita Ustaz Syafi'i, dan kemarin Syekh Abdullah Bukhari Jatan Qaswa Fatwa Pulau Pinang meninggal dunia. Sama-sama kita hadiahkan Fatihah. Moga-moga mereka dirahmati roh mereka, dan moga-moga kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.